don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Mak Adam terhadap Ahmad Fadli, Ketua Penerangan PAS. Dia kata dekat Zahid, jika Datuk Seri terus istiqamah bersama PA, saya ucapkan selamat berjaya. Saya baca detail sedikit lagi tuan-tuan. Sekadar mengingatkan perbualan telefon antara cikgu dan murid serta gumpalan kertas A4 yang berlaku sebelum PA15 ialah sebagai bukti telah berlaku hubungan sulit di antara Datuk Seri secara peribadi dengan pimpinan Pakatan Harapan. Akhirnya ia terlaksana selepas PRU15. Okey, mendengar respon Datuk Loh Mak Adam, dia akan itu komen macam biasa. PAS menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan Zahid bahawa Muafakat Nasional gagal kerana Parti Islam itu meruntuhkannya. Saya petik kenyataan ni. Fadli Syahri menyatakan perbualan telefon cikgu dan anak murid serta gumpalan kertas A4 sebelum PRU15 ialah sebesar-besar bukti telah berlaku hubungan sulit antara Zahid secara peribadi dengan pemimpin Pakatan Harapan. PAS ni dia menidakkan bukti yang lagi jelas ialah selepas dia nikah dengan kita, selepas menandatangani piagam Muafakat Nasional, mereka menafikan mereka terlibat dalam penubuhan Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim Tuan Man beberapa kali kata tak betul, tak betul, tak betul. Padahal mereka sebahagian daripada Perikatan Nasional. Beritahu dengan budak mentah ni, jangan jadi bingai. Satu Malaysia tahu siapa yang khianat. Satu Malaysia tahu bahawa siapa yang tak boleh tahan nafsu dia untuk menggapai royalti minyak di Terengganu. Satu Malaysia tahu siapa yang hadap sangat jawatan menteri dengan timbalan menteri dalam kerajaan Muhyiddin. jawatan diwujud-wujud tu. Dan satu Malaysia tahu presiden parti mana yang dapat gaji buta sebagai duta besar Timur Tengah. So jangan bazir masa. Ini bukan masa nak tunding jari ke sana, nak tunding jari ke sini. Kalau dah gila talak sangat, tinggalkan bersatu, join kita. Kalau tak mampu tinggalkan bersatu, seperti mana syarat yang diberikan oleh Datuk Seri Zahid, Dari awal. tak payah nak sembang banyak lah. Kau buatlah kerja kau dengan bersatu. Betul. Lupakan UMNO. Dah dapat laki baru, kau ingat laki lama lagi. Macam mana kau ni? Aduh. Kau kata jalan marah. Saya baik aku tak macam Teguh Razali. Saya rasa mungkin sebab Panggil dia orang pelacur lagi tu. Aku tak sampai ke tahap macam tu. Move on lah. Kamu dah dapat laki baru, dah dapat bersatu, kau buat kerja dengan bersatu. Tak payah lagi nak terkesing-kesing dengan UMNO ni. Tak payah bazir masa. Yang ni saya nampak tu. Saya rasa mungkin dia orang tak berubah ni sebab dia orang nampak bersatu. Itu dia tahu dia tak ada masa depan dengan bersatu. Bila bersatu dah hilang kuasa, bukan lagi Perdana Menteri, baru dia sedar. Betul tak? Betul. Kuasa. Bila bersatu masih Perdana Menteri, dia pegang kaki Muhyiddin, tak nak lepas. Kita cakap dengan dia, buat keputusan. Degil. Sekarang duk canang sana, canang sini. Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid ni, dia orang memang satu tim. Datuk Seri Anwar tu timbalan Presiden UMNO, bukan timbalan Presiden PAS. Timbalan Presiden UMNO. Datuk Zahid orang kanan dia, Ketua Pemuda UMNO. Mestilah dia ada hubungan baik. Dia ada hubungan baik. Memang ada hubungan baik. Tak payah nafi. Daripada dulu dia anak murid di Yayasan Anda. Datuk Seri Anwar yang buat Yayasan Anda. Bukan dia je, isteri dia pun belajar dekat Yayasan Anda. So apa nak pelik? Tak ada apa yang perlu dipelikkan. Bukan fakta yang mengejutkan. Takkan Datuk Seri Anwar tak boleh call? Mahathir orang tua puaka tu pun call lah jadi. Betul tak? Betul. Mahathir pun call Ismail Sabri. Mahathir pun call orang lain yang dulu dia kata kafir, yang dulu dia kata pasti ajaran sesat. Muhyiddin yang kata PAS tu parti ajaran sesat pun hari ni bukan main peluk cium rapat aja jadi ni. So itu bukan bukti yang nyata.
Jelas dan nyata. Kalau setakat Pimpinan Agung Datuk Zahid ucapan bagus. Datuk Seri Anwar dalam perbualan telefon tu dia kata aku jarang nak tengok Pimpinan Agung UMNO ni, tapi pasal hang bucak aku tengok. Apa masalah? Yang kau jaki sangat pasal apa? Pasal bila kau bucak orang tak dengar. Pergi sampai kerja-kerja balik. Pergi sampai kerja-kerja balik. Dan kita dah tengok perhatikan benda ni daripada mula dia ambil alih kuasa sehingga ke hari ini non-stop. Itu yang orang macam Nisham Jalil tak boleh faham. Tapi dia faham, dia tahu bahawa pelaburan yang KWSP buat di luar negara menjana pendapatan lebih daripada pelaburan yang KSP buat dalam negara. So kalau dia faham tu, takkanlah kita bodoh sangat. Kerana sekarang ni baru ada masalah mata wang ni. Takkan sekarang ni tiba-tiba kita nak liquidate semua aset kita luar negara seperti mana yang dia sembang. Kalaupun ada dividen hasil keuntungan yang kita bawa balik ke dalam negara, dia tak boleh anggap benda tu sebagai kita nak menyelamatkan ringgit. Dia tahu, dia faham rupanya. Aku ingat bodoh sangat kan. Rupanya kau tahu. So takkanlah KWSP yang tahu pendapatan ini daripada zaman Datuk Seri Najib lagi. Memang kita earn more. Kita punya keuntungan dari KWSP ni lebih kepada investment yang kita buat di luar negara. Takkan semua kita nak liquidate dan kita bawa balik duit kita ke Malaysia. So jangan buat fitnah yang bukan-bukan. Dia cakap, aku kata aku cerita pasal 329 bilion yang telah diluluskan. Aku tak sebut pun 60 bilion yang baru ni. Yang baru ni tak tahu bila masuk. So apa yang mengukurkan nilai ringgit sekarang ni ialah apa gerak kerja yang PMX buat daripada mula November 2022 dia ambil alih sehingga ke hari ni. Dah sampai 2024. Apa yang diusahakan 5, 6, mungkin 8 bulan yang lalu baru masuk. Itu yang menyebabkan ada demand untuk ringgit dan ringgit mengukur. Bukan macam otak dia fikir kita ada masalah hari ni, kita perlukan ni, terus jual aset. Ingat, easily boleh dispose. Kadang-kadang duduk balik ulang-ulang, lepas tu cerita kononnya dia Jusabi. Dia dulu kat sana 48 je. Cerita banyak. Kan? Okey. Gitu, tapi itulah saya nampak juga yang PMX pun ada bagi tahu, dia kata dia tak ambil kredit ni seorang. Dia memang puji pada pejabat awam. Pejabat awam terlibat. Tengku Zafrul terlibat. Tok Mak Hassan bantu. Sebelum ni Dr. Zamri bantu dia. Betul tak? Dapat pujian pada semua tu memainkan peranan. Semua orang mainkan peranan untuk pastikan kita punya foreign direct investment ni masuk lebih banyak. Tapi yelah, orang ni kalau hati busuk, kita buat macam mana pun dia akan cari yang negatif. Dia takkan cari yang positif. Ini masalah-masalah. Terutamanya bila kau dah berkawan dengan Mahdi, kau dah berkawan dengan Din Botok ni, kan? Dah berkawan dengan orang yang pergi seluruh dunia, buat report polis ke atas Datuk Seri Najib, kan? Sekarang ni nak menunjukkan seolah-olah dia lebih simpati pada Datuk Seri Najib. Dan ada bangang yang percaya. Ini masalah dia, kan? Okey. Tapi tu saya tertarik juga bila PMX cakap yang penjawat awam, perkhidmatan awam mendapat pujian, raih pujian pada luar ni, bermaksud penjawat awam ni pun telah mula untuk bersama-sama dengan kerajaan hari ni lah tu. Kita harap begitulah. Kita harap begitu. Walaupun kita tahu kan tak mudah. Tak mudah untuk kita tarik sokongan penjawat awam sepenuhnya. Kita harap mereka ni dapat membuat penilaian yang sehabis baik. Kerajaan mana yang baik untuk negara ni, kan? Takkanlah berulang kali buat kesilapan. Betul. Kan? Dah tiba masa fikirlah masak-masak.
Jangan terlalu termakan dengan sentimen agama, sentimen perkauman yang ditunggang oleh puak-puak Perikatan Nasional ni. Selama hari ni kita tengok diorang ni bukan main lagi, kan? Bila Kebawah Tuanku bersama dengan mereka membenarkan Muhyiddin dilantik menjadi Perdana Menteri, bukan main lagi dia sanjung Kebawah Tuanku dan Raja-Raja Melayu. Betul. Tapi hari ini kita tengok cukup biadab secara tersusun. Secara tersusun kita lihat geng-geng Perikatan Nasional ini mengecam Kebawah Tuanku. Terang-terangan. Terang-terangan. Ayat pun sama je. Kan? Seolah-olah macam macam Kebawah Tuanku ni tak ada buat kerja lain. Nak pergi cek stokin dan sebagainya. Betul. Betul tak? So sudah pastilah benda-benda yang macam ni, kalau Kebawah Tuanku minta polis siasat, takkan korang tahu. Tapi Tok ni dah keluar baru-baru. Polis dah siasat, KDM pun dah buat kenyataan apa semua sekali. Tak bermakna Kebawah Tuanku tidak mengeluarkan kenyataan. Betul. Pakailah otak fikir. Bila benda ni timbul je, mereka dah ambil tindakan. Tapi bukan semua tindakan Kebawah Tuanku dan Raja-Raja Melayu perlu dilaporkan di media sosial. Perlu dilaporkan di TV, di radio, kan? Tapi hari ini terpaksa juga TMJ mengeluarkan kenyataan. Abang sendiri pun baru keluar. Kerana kebodohan setengah-setengah orang Perikatan Nasional ni tak pakai otak. Hari ini mereka ada satu concentrated effort untuk menyemai benih kebencian terhadap Raja-Raja Melayu. Sebab dia tahu Kebawah Tuanku ni memang takkan bagi peluang untuk mereka ni merosakkan kestabilan kerajaan sedia ada. So that's why dia orang nak kena tarnish image Kebawah Tuanku. Nak kena tarnish image Payung Kuning. Jadi saya harap lah, kan? Saya harap contohnya macam isu stokin. Isu stokin ni tak perlulah ada orang buat report polis. Itu bukan cara polis bekerja. Daripada dulu lagi, kalau ada isu yang sensitif, polis sendiri boleh buat report polis. Saya tak tahulah apa yang Dr. Kamal cakap tu betul ke tak betul, tetapi dia kata kita tak boleh bertindak kerana tak ada report polis. I don't think so. I don't think so. Polis tak bekerja macam tu. Berapa banyak laporan polis tak ada, aku dibuat oleh polis sendiri dulu. Zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin, zaman Mahathir. Betul tak? So kalau isu yang sensitif macam ni, jangan tunggu rakyat report polis. Buat je report polis tu. Buat report polis tu. Terus. Kita saya baca detail sedikit lagi dekat berita harian ni. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari meminta Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zamri tidak membahas isu Muafakat Nasional MN kerana dia tiada keperluan memanjang isu berkenaan buat masa ini. Ramadan ini kita memperbanyakkan amal ibadat dan kurangkan pertembungan takut marang hingga mengurangkan pahala. Presiden UMNO dilaporkan berkata PAS perlu ikhlas jika mahu menghidupkan kembali MN. Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Parlimen Mas berkata beliau sekadar mahu mengingatkan punca sebenar kegagalan MN dengan mengaitkan hubungan sulit UMNO dengan pimpinan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya PRU 15. Akhirnya tuan, mari kita menyokong kajian perpaduan FMN Ibrahim. Assalamualaikum.